Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita hari ini bersama saya Firdaus Selamat di dalam segmen Bicara Minda. Jadi bagi yang baru pertama kali datang untuk menonton ke channel saya ucapkan terima kasih banyak-banyak. Saya mohon sampai anda untuk subscribe ke channel saya. Bagi yang dah subscribe, saya mohon anda untuk kongsikan video ini kepada rakan-rakan dan juga ahli keluarga anda. Semoga apa yang saya nak kongsikan pada hari ini adalah satu perkongsian yang bermanfaat untuk kita semua, insya-Allah. Okey, jadi hari ini saya hendak berkongsikan kepada anda semua, okey, di mana kita berkenaan dengan air citra 10,000 seperti apa yang dipohon oleh kebanyakan pencarum yang ingin mengeluarkan air citra. Jadi apa perkembangan berkenaan dengan air citra ni? Okey, jadi jika kita lihat daripada satu persatu, kita bermula daripada pencarum sendiri, maksud daripada rakyat secara umumnya, daripada pencarum secara khususnya. Pencarum majoritinya, setakat yang saya lihat, majoritinya mahu air sinar ini maafkan saya, air citra ini ditingkatkan sehingga pengeluarannya sebanyak RM10,000. Maksudnya mereka minta diberikan satu range daripada pengeluaran minimum sebanyak RM50 sehingga kepada pengeluaran maksimum sebanyak RM10,000. Itu permintaan daripada pencarum, permintaan yang pertama. Permintaan yang kedua daripada pencarum pula adalah agar dibenarkan untuk pembayaran secara one off sebanyak RM10,000 bagi permohonan air citra. Okey, jadi setakat ni saya tidak ada jumpa lagi sebarang, orang kata apa, perkongsian daripada rakan-rakan yang ingin memohon air citra ni. Tidak ada satu pun yang, orang kata apa, menolak idea untuk pengeluaran sebanyak sehingga RM10,000 ini dan juga pembayaran secara one off payment sebanyak RM10,000. Okey, itu daripada sudut permintaan daripada rakyat, permintaan daripada pencarum. Okey, yang kedua saya melihat pula perkembangan daripada pihak KWSP. Pihak KWSP, setakat yang perhatian saya sebelum ni, pihak KWSP ada mengemaskini beberapa maklumat di dalam bahagian soalan lazim air citra di laman web KWSP. Dan daripada kemaskini soalan lazim ni, ada beberapa kali, kalau tak saya hampir 3 atau 4 kali diulangi, ditekankan dengan jelas bahawa salah satunya diterangkan dalam tu, pengeluaran air citra ni adalah dibenarkan sehingga maksimum RM5,000 kerana bertujuan bagi, orang kata, meringankan beban pencarum, beban rakyat. Jadi dipermudahkan untuk dikeluarkan, namun pengeluarannya adalah terhad kepada RM5,000 bagi mengekalkan baki caruman pencarum di hari persaraan nanti. Itu salah satu jawapan yang diberikan dalam soalan lazim. Dan ada juga lagi 2 persoalan dan juga jawapan yang diberikan menekankan tentang nilai amount yang dibenarkan dikeluarkan. Okey, jadi nampaknya di sini pihak KWSP telah pun menekankan bahawa pengeluaran untuk air citra ni setakat ini adalah sehingga RM5,000. Tidak ada sebarang, orang kata apa, macam mungkin nak kata jawapan yang samar-samar ke. Jadi tidak, jawapan yang diberikan oleh pihak KWSP sangat jelas sehingga setakat ini amount yang dibenarkan masih kekal sebanyak RM5,000 bagi pemenang air citra. Kemudian kita pergi pada perkembangan yang ketiga. Perkembangan yang ketiga ni banyak orang menyokong, banyak orang rasa gembira dan sebagainya, dan ramai juga yang bertanyakan kepada saya adakah betul ataupun tidak, iaitu perkembangan daripada salah seorang pemimpin parti politik yang mana beliau telah menyerahkan manifesto daripada beliau kepada Timbalan Perdana Menteri kita yang baru telah dilantik baru-baru ini. Jadi di dalam manifesto beliau, antara yang ditekankan, yang diminta adalah untuk dipercepatkan segala bayaran bantuan, terutama sekali bayaran BKC, bayaran BPR dan juga bayaran-bayaran lain. Begitu juga dengan amount bagi pengeluaran untuk air citra, yang mana beliau telah meminta untuk pengeluaran air citra ni ditingkatkan sehingga RM10,000. Diberikan kepilihan kepada pencarum untuk memilih nilai amount yang hendak dikeluarkan, dan diberikan pilihan kepada pencarum juga untuk menerima bayaran secara one
one-off payment ataupun bayaran secara lump sum. Jadi pemimpin parti politik ni telah pun menyuarakan pandangan beliau dan menyerahkan manifesto kepada Timbalan Perdana Menteri untuk Timbalan Perdana Menteri mengemukakan di dalam mungkin mesyuarat, nak kata mesyuarat kabinet mungkin tak ada, tapi di dalam apa sahaja kaedah ataupun mesyuarat yang ada yang dilakukan sekarang bagi menyampaikan isi hati luahan rakyat dan juga luahan pemimpin-pemimpin parti politik. Daripada sudut keempat pula, sudut daripada pemerintah, iaitu sudut daripada kerajaan, setakat ini masih tidak ada lagi sebarang orang kata kabar angin, kata ura-ura ataupun sebarang pertimbangan, langsung tidak ada sebarang sebutan mengenai tuntutan yang diminta oleh rakyat, terutamanya pencarum, untuk menaikkan jumlah pengeluaran sebanyak RM10,000. Tidak ada langsung sebarang sebutan, sikit pun tidak ada. Okey, jadi kenapa tidak ada? Mungkin mereka masih lagi orang kata apa, meneliti perkara ini. Adakah terdapat kewajaran daripada sudut pandangan pihak kerajaan, dan juga mungkin juga mereka melihat perkembangan keadaan semasa, dan sekarang ini jika kita lihat kes harian selama 2 hari sejak semalam meningkat sehingga ke 9,000 kes. Jadi pada saya, seperti yang telah ditanyakan sebelum ini berkenaan dengan sambungan Air Sinar, saya pernah memberikan jawapan kepada beberapa individu yang bertanyakan kepada saya secara peribadi. Pada saya, indikator untuk sambungan Air Sinar sebelum ini adalah bergantung kepada moratorium. Pada tu ada diberikan Tengku Zafrul ada memberikan hint tentang moratorium dan juga Air Sinar. Jadi mereka akan bertanyakan pendapat pada saya, adakah Air Sinar ni jika disambung ada syarat dan sebagainya. Saya kata susah nak dijangkakan, tapi jika moratorium diberikan kepada semua rakyat Malaysia, maksudnya Air Sinar juga akan disambung tanpa ada sebarang syarat, dan Alhamdulillah betul disambungkan dan telah dipertukar menjadi Air Citra. Jadi salah satu sebab juga kenapa tidak ada sebarang sebutan daripada pihak pemimpin dan sebagainya, jika kita lihat daripada kerajaan yang ada sekarang ni, untuk isu-isu yang berkaitan dengan apa orang kata, perkara-perkara tertentu ni, hanya individu-individu daripada kalangan menteri ataupun di kementerian yang tertentu sahaja yang akan memberikan komen, berbanding dengan pemerintah yang terdahulu. Kalau kata ada satu isu, ramai menteri ni bagi komen, menteri tu bagi komen, saja orang ni bagi komen, orang tu bagi komen. Tapi jika kita lihat pada kerajaan sekarang ni, jika berkaitan dengan isu keuangan, yang akan memberikan komen, yang akan memberikan perkongsian dan sebagainya adalah Tengku Zafrul, Tan Sri Muhyiddin Yassin sendiri. Jika berkenaan dengan keselamatan, Datuk Seri Ismail Sabri dan juga Datuk Seri Syamudin Hussein. Jika berkenaan dengan kesihatan, DG kita dan juga Menteri Kesihatan Datuk Seri Adham Baba. Jadi jika kita lihat dari segi pengumuman ataupun sebarang orang kata apa, pemberitahuan maklumat, dari segi situ lebih kemas, tetapi itu yang menjadi tanda tanya, sebab tidak ada sebarang sebutan ataupun hint yang diberikan kepada rakyat sama ada untuk dipertimbangkan ataupun tidak. Okey, jadi berdasarkan daripada 4 indikator yang ada ni, daripada permintaan rakyat, penjelasan daripada KWSP, permintaan daripada pemimpin parti politik, dan juga keputusan daripada kerajaan yang masih lagi tidak ada sebarang pengumuman dan sebagainya, dilihatkan di sini sebenarnya masih ada lagi harapan untuk pengubahsuaian. Sebab jika kita lihat balik kepada Air Sinar sebelum ini, Air Sinar sendiri telah diadakan, wujudkan sistem untuk pindaan dalam tempoh pertengahan bulan, iaitu pada bulan 3 diwujudkan sesuatu. Jadi maksudnya di sini mungkin tidak akan diumumkan jika diterima cadangan kita untuk peningkatan bayaran Air Citra sehingga RM10,000, mungkin tidak akan diumumkan dalam masa terdekat. Mungkin kerajaan ingin melihat dulu bagaimana keadaan pandemik COVID-19 semasa ini, adakah ia akan memanjangkan tempoh PKP fasa pertama lockdown ni sehingga ke satu tempoh yang lebih panjang dan sebagainya. Perkara-perkara ini akan menjadi satu kayu ukur ataupun indikator bagi keputusan kerajaan untuk menentukan sama ada keperluan untuk penambahan sehingga ke RM10,000 ataupun tidak. Jadi untuk masa sekarang ni sebenarnya masih ada harapan lagi 50-50, walaupun
Untuk permohonan dah hampir tinggal lagi beberapa hari saja lagi. Untuk pembayaran pula akan bermula pada 1 Ogos 2021. Tetapi pada saya, jangan bimbang, teruskan berusaha, teruskan berkongsi, teruskan memohon secara orang kata apa, dengan kata-kata yang baiklah, berkongsi apa permasalahan yang kita hadapi sebagainya. Mudah-mudahan dengan setiap perkongsian dan juga apa yang kita sharekan kepada dalam setiap komen dan sebagainya, mudah-mudahan perkara ini sampai kepada pihak pemerintah agar dipertimbangkan. Mungkin jika tidak diberikan secara semua, mungkin diberikan kepada mereka yang betul-betul dalam keadaan yang lebih memerlukan, iaitu mereka yang mungkin kehilangan pendapatan, yang tidak bekerja dan juga perkara-perkara lain. Terlalu banyak orang kata apa, perkara yang boleh dibuat bagi orang kata apa, sebenarnya untuk meningkatkan pengeluaran citra ni. Terpulang sendiri kepada kreativiti pihak KBSP dan juga kreativiti pihak pemimpin bagi menentukan apa kaedah yang terbaik. Tapi pada saya bersetuju dengan cadangan untuk peningkatan amount citra sehingga RM10,000. Saya juga bersetuju dengan pembayaran secara lamsam, tetapi jika pihak KBSP mendapati pembayaran secara lamsam sebanyak RM10,000 adalah mungkin sedikit membebankan, mungkin pihak KBSP boleh membuat seperti dahulu, bayaran secara RM5,000 pada bayaran bulan pertama dan seterusnya bayaran sebanyak RM1,000 pada bulan-bulan berikutnya. Sentiasa ada kaedah yang orang kata apa, boleh dilakukan bagi memberikan meringankan beban pencarum, beban rakyat terutamanya. Jadi saya harap dengan penjelasan ini masih lagi ada harapan. Jangan risau, teruskan berkongsi, teruskan meminta dengan permintaan yang baiklah, jangan duk maki hamun dan sebagainya. Terutama sekali dalam page saya pun tidak berminat untuk membiarkan komen-komen macam tu berlegar di ruangan YouTube saya. InsyaAllah semoga semua permintaan dan juga urusan kita dipermudahkan. Bersama-sama kita doa kepada Allah Ta'ala, semoga terbuka hati pemimpin dan juga pihak-pihak yang berkenaan untuk mempertimbangkan meluluskan pengeluaran Al-Sina sehingga RM10,000. Tidak kisahlah bagaimana kaedah pembayarannya, tetapi dengan peningkatan ini sekurang-kurangnya dapat membantu meringankan beban mereka yang memerlukan. Okey, jadi saya rasa itu saja perkongsian saya panjang lebar untuk hari ini. InsyaAllah kita sentiasa memantau, melihat apa perkembangan terbaru dan perkembangan semasa ke semasa, dan jika ada sebarang perkembangan yang terkini saya akan kongsikan kepada anda semua. InsyaAllah jumpa lagi. Terima kasih banyak kerana sudi datang untuk menonton. Jangan lupa untuk share, jangan lupa untuk subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.